Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan agar konsep Pandemic Proof University of the Future harus dipertimbangkan dalam pembelajaran dan pengajaran dalam pelbagai kaedah. Pengalaman tersebut titah baginda boleh dijadikan sandaran untuk sentiasa adaptable dan resilient dalam menempuh cabaran. Bertitah pada Majlis Convocation kali ke-10 Universiti Teknologi Brunei UTB, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan rasa amat gembira dengan inisiatif UTB menawarkan program Postgraduate Micro-Credentials yang membolehkan para pelajar berpeluang menerima sijil, diploma atau ijazah sarjana dalam tempoh masa yang fleksibel. Dalam titah, baginda menyifatkan kejayaan para graduan menamatkan pengajian masing-masing sebagai pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Beta juga merakamkan ucapan syabas di atas kejayaan UTB meraih kedudukan 340 di QS World University Rankings, kedudukan 85 di Asia dan 16 di Asia Tenggara. Manakala di antara universiti-universiti kejuruteraan dan teknologi di Asia Tenggara, UTB berada di tangga ke-5. Kejayaan ini menjadi bukti bahawa UTB mampu bersaing di rantau walaupun masih muda dalam arena antarabangsa. UTB dilihat masih ada peluang untuk memperbaiki kedudukannya dengan menyusun semula strategi bagi menaikkan reputasi akademiknya, terutama dalam bidang penyelidikan. Sehubungan itu, beta difahamkan bahawa UTB sedang giat memperkenalkan projek-projek penyelidikan terkini yang sejajar dengan kepentingan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menzahirkan harapan agar perkembangan positif yang dicapai oleh UTB akan terus dikekalkan. Beta gembira, UTB telah pun memulakan projek penyelidikannya bersama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam penanaman padi menegak atau vertical rice farming yang berintegrasikan teknologi Internet of Things yang inovatif. Selain itu, pada tahun 2021, penerbitan kertas-kertas penyelidikan dari staf akademik UTB telah meningkat dan terus menampakkan perkembangan positif. Pada tahun 2022, beta berharap perkembangan positif ini akan terus dikekalkan. Mengenai pandemik coronavirus, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah kesan positif pandemik terhadap transformasi digital di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan menyaksikan pembelajaran dan pengajaran telah dijalankan dalam talian secara sepenuhnya. Lalu berikutnya, kerajaan beta pun menyediakan infrastruktur internet jalur lebar yang pantas untuk tujuan tersebut. Beta difahamkan bahawa pada masa ini, pembelajaran dan pengajaran di UTB diteruskan dalam pelbagai kaedah, termasuk secara bersemuka, di dalam talian dan secara hybrid.
Pengalaman ini boleh dijadikan sandaran untuk sentiasa adaptable dan resilient dalam menempuh cabaran serupa, di mana konsep pandemic proof University of the Future harus dipertimbangkan. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengambil maklum UTB menawarkan program baharu yang disasarkan kepada para profesional dan graduan baru. Beta juga difahamkan bahawa UTB akan menawarkan postgraduate micro credentials pada tahun akademik 2022-2023 ini, yang akan disasarkan kepada para profesional yang bekerja dan graduan baru. Program-program ini disifatkan sebagai personalized learners journey, di mana para pelajar setelah tamat akan berpeluang menerima sijil, diploma atau ijazah sarjana dalam tempoh masa yang fleksibel. Beta amat gembira dengan perkembangan ini. 381 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation kali ke-10 UTB. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Berangkat sama Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor UTB. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Qasas diperdengarkan oleh Dayang Hajah Wafikah binti Haji Daim, graduan program Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam Sains Makanan dan Teknologi. Mengembang maju. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UTB antara lain menyembahkan hubungan erat dengan industri dan agensi-agensi berkaitan serta pengiktirafan dari badan-badan akreditasi menjadi tarikan kepada para pelajar. Impak langsung program-program kepada pekerjaan boleh disukat daripada kebolehpasaran selepas tamat pengajian. Secara purata, 72% lepasan UTB dari tahun 2019 ke tahun 2021 telah mendapat pekerjaan dari pihak industri dan agensi berkaitan selepas 6 bulan tamat pengajian. Manakala pada tahun 2022 pula, 69% telah pun mendapat pekerjaan dari pihak industri dan agensi berkaitan selepas 3 bulan tamat pengajian. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 381 graduan, 2 orang menerima ijazah Doktor Falsafah dalam jurusan kejuruteraan mekanik dan matematik gunaan dan ekonomi. 66 graduan menerima ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan, perdagangan, pengkomputeran dan informatif serta dalam bidang sains, gunaan dan matematik. ...274 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan, perdagangan, pengkomputeran dan informatik, sains gunaan dan matematik dan reka bentuk. Dayang Espa Nadira binti Jadi Muhammad Wafi bin Pengiran Haji Amir kejuruteraan kepujian dalam kejuruteraan awam. Buat julung kalinya bagi institusi pengajian tinggi di negara ini, beberapa pelajar UTB telah dianugerahkan beasiswa jangka pendek oleh kerajaan Kanada. Doa selamat dibacakan oleh mufti kerajaan. والعدل والصلاح والبركة بين الأنام وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Empat bidang strategik, iaitu berkualiti, pelajar bebas, penyelidikan translasi dan penglibatan quadruple helix menjadi tumpuan dalam pelan strategik UTB bagi tahun 2019-2023. Majlis Convocation kali ke-10 UTB menjadi detik bersejarah bagi para graduan dan ibu bapa mereka. Dengan berlangsungnya majlis tersebut, maka bertambahlah jumlah rakyat dan penduduk negara ini yang berpendidikan tinggi selaras dengan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku Convocation. Setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing. Semoga kejayaan ini
akan jadi pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Ucapan tahniah juga beta tujukan kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang secara konsisten mendorong para graduan sehingga beroleh kejayaan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Awad Daulah berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Luke Lazarus Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan pengurangan dengan kadar purata kes pada minggu ini sebanyak 169 kes sehari berbanding 205 kes sehari pada minggu lalu. Sebanyak 52,431 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu. 2.2% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat satu kes di dalam kategori 5, yakni memerlukan rawatan di unit rawatan intensif, manakala 2 kes berada di dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 77.7% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 9.8% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 179 kes baru telah dilaporkan, iaitu 178 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 186 ujian makmal RT-PCR. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura mengulangi komitmen bersama untuk terus memperkukuhkan hubungan pertahanan. Komitmen tersebut dibuat semasa kunjungan hormat Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, kepada Tuan Yang Terutama Dr. Nang Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura semasa lawatan pengenalan ke Republik tersebut baru-baru ini. Kedua-dua pihak juga mengulangi komitmen untuk meningkatkan lagi interaksi dan pertukaran dalam bidang berkepentingan bersama melalui pelbagai platform dua hala dan pelbagai hala yang turut menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Semasa lawatan, Timbalan Menteri Pertahanan diberikan anugerah ketenteraan berprestij Singapura, Pingat Jasa Gemilang Tentera, bagi mengiktiraf sumbangan besar dalam mempertingkatkan lagi hubungan sangat kokoh antara Tentera Darat Diraja Brunei dan Tentera Darat Republik Singapura semasa memegang jawatan Pemerintah Tentera Darat Diraja Brunei. Lawatan pengenalan ini menggariskan jalinan pertahanan yang teguh dan berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Sebagai sebuah universiti teknologi unggul di negara ini, Universiti Teknologi Brunei UTB komited untuk menyediakan pendidikan teknologi yang berkualiti dan bersedia untuk masa hadapan.
minat yang ada dalam diri saya untuk mencuburi dan meluaskan lagi ilmu tentang matematik gunaan. InsyaAllah saya akan menyumbangkan khidmat bakti saya untuk mencurahkan ilmu yang telah saya perolehi untuk mendidik generasi-generasi yang akan datang. Saya membuat berbagai kolaborasi dengan pelbagai sektor dan juga saya sentiasa mempunyai inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kualiti dalam kajian saya. Di sebalik kejayaan yang diperolehi para graduan mendapat pengalaman yang berharga sepanjang tempoh pengajian di UTB, terutama ketiga negara dilanda gelombang kedua COVID-19. Bagi saya, antara cabaran lain adalah menjaga kesihatan mental. Ianya menjadi keutamaan sepanjang memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Membiasakan diri dengan cara pembelajaran baru kerana as an architecture student we are used to doing face-to-face learning and we are so used to doing site visits and all that. Mengadaptasi pembelajaran secara hybrid disebabkan oleh global pandemic COVID-19. Ianya bukan cabaran yang mudah untuk diatasi, akan tetapi dengan pertolongan dan kerjasama yang diberikan, bantu sedikit sebanyak dari segi pembelajaran dan pemahaman secara amnya. Untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut, menyihatkan diri dari segi mental dan juga fizikal. Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh dan merajinkan diri sendiri untuk belajar. Saya mengatasi dugaan-dugaan ini. Saya selalunya membahagikan masa saya setiap hari untuk mengulang kaji secara sendirian dan juga mendapatkan pertolongan dan motivasi dari rakan-rakan dan pencerah saya yang rendah hati. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada di penghujung monsun barat daya. Pada amnya negara mengalami keadaan cuaca baik pada waktu pagi dan hujan pada waktu petang atau malam dan sekali-sekala berlaku hujan badai. Pada pukul 5.45 pagi waktu tempatan kemarin, taufan Hinam Nor dikesan di kawasan Laut Cina Timur sekitar 2,935 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Taufan Hinam Nor diramalkan bergerak ke arah timur laut menjauhi negara. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dayang Nadiatul Afifah binti Haji Muhammad Yassin, pegawai kaji cuaca semasa ditemu bual oleh RTB. Keadaan cuaca aktif dijangka berlaku bermula hari Khamis sehingga hari Ahad, iaitu 8 September hingga 11 September. Hujan atau hujan berpetir sekali-sekala dijangka berlaku, terutamanya pada waktu petang dan boleh berterusan hingga ke waktu malam. Keadaan hujan berkemungkinan berlanjutan hingga ke awal pagi. Hujan dijangka sekali-sekala lebat beserta angin kencang dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam. Keadaan laut pada amnya diparas sedikit dengan ketinggian ombak 0.6 meter hingga ke paras sederhana dengan ketinggian 1.2 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Maklumat mengenai keadaan cuaca terkini boleh diikuti melalui Facebook, Instagram, aplikasi Bimbit atau melayari laman sesawang kaji cuaca atau menghubungi talian cuaca yang tertera. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.